Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, apa khabar semua? Bagaimana tuan-tuan dan puan-puan hari ini? Suasana dengan keluarga bagaimana? Adik saya Masa Bayu akan bersiaran lagi sebagaimana 2 hari yang lepas telah pun saya kupas tentang topik berkaitan tentang kemunculan Imam Mahdi. Alif Lam Ra. Sesungguhnya kitab Allah ini membawa begitu banyak hikmah. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, sebagaimana yang telah saya sampaikan semalam, empat tanda telah pun lengkap, telah pun sempurna untuk kedatangan dan kemunculan Imam Mahdi. Hari yang pertama juga begitu, telah pun lengkap untuk kemunculan Imam Mahdi. Maka pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan, saya akan menjelaskan perkara yang seterusnya yang akan memberikan kita penjelasan bukan berdasarkan kepada perkara-perkara yang diramalkan, tetapi penjelasan yang khusus. Sesungguhnya berbalik kepada persoalan Imam Mahdi pada zaman ini atau zaman akan datang dan bila-bila masa sekalipun adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan kepada hukum aturan yang telah pun memegang sebagai satu fitrah. Tidak berlaku itu dengan tiba-tiba, tidak berlaku itu dengan secara tidak mengikuti aturan ataupun secara yang dinamakan ya Allah, bahasa pun dah lupa dah, perkara-perkara yang coincidence. Tetapi ia adalah sesuatu yang akan berlaku dengan begitu teratur. Tidak ada berganjak walau sedikit waktu ataupun sedikit perkara. Apabila sampai, maka dia akan sampai. Tuan-tuan dan puan-puan, sebagaimana yang telah saya terangkan dalam episod semalam, 4 perkara telah lengkap. Dan selepas itu, selepas saja selesai daripada habis YouTube ditonton, ramai sekali yang telah berhubung dan bertanya dengan saya tentang banyak perkara. Namun apa yang dapat saya nyatakan di sini, tuan-tuan dan puan-puan, bersabarlah ikutilah lagi, teruskan dulu kupasan-kupasan saya. Kemudian daripada situ sama-samalah kita ambil iktibarnya dan sama-sama kita menggali apa juga yang telah saya sampaikan, tetapi pastikan sentiasa dengan memegang dan sentiasa merujuk kepada Al-Quran. Dan lebih-lebih lagi, untuk kita memahami Al-Quran itu datang kepada baginda Rasulullah SAW, maka jangan ditinggalkan sunnah Nabi. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, bagaimana pula hari ini? Apakah kisah yang akan saya sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan? Tuan-tuan perempuan dah bersedia? Dah mula meletakkan proses kepada persediaan diri? Apa yang perlu difahami? Tanda yang bagaimana lagikah yang akan disampaikan oleh Masa Bayu? Kerana tanda-tanda itu sudah jelas. Dalam 2 hari yang lepas, dah jelas dah tanda-tanda tersebut. Kemunculan Imam Mahdi. Bilakah munculnya Imam Mahdi? Maka perkara yang akan saya sampaikan kepada tuan-tuan dan perempuan bukan lagi persoalan tanda-tandanya, bukan lagi persoalan isyarat-isyaratnya, kerana semalam saya telah berikan dan telah melengkapkan tanda-tanda yang boleh digunakan, boleh dilihat dan boleh difahami tanpa meletakkan emosi, tetapi berdasarkan kepada practicality, bahawa 8 tanda itu telah pun sempurna, telah pun cukup, telah pun memiliki nilai yang tidak dapat lagi ditolak oleh Imam Mahdi untuk beliau datang dan muncul di hadapan kita. Dah cukup dah tuan-tuan dan puan. Tak ada tambah-tambah lagi dah. Tidak ada lagi 20, 30 tanda-tanda lagi. Saya dah beri cukup 4 pertama dan 4 kedua. Maka bagaimana pula hari ini? Ini persoalannya. Apa pula yang perlu difahami bilakah kemunculan Imam Mahdi? Maka sebagaimana yang telah saya nyatakan, setiap kali saya berbicara dengan tuan-tuan dan perempuan, maka dia akan berbalik kepada diri kita sebenarnya. Diri tuan-tuan, tuan-perempuan, diri saya dan semua yang
berada di atas muka bumi pada hari ini. Tanda telah pun cukup. Kaki Imam Mahdi sudah pun masuk sebelah dah melangkah. Kalau bergarisan tu, dia dah kaki dah kanan dia dah berjalan dah, tapi kaki kiri masih di belakang, tuan-tuan dan puan-puan. Kaki kiri beliau masih di belakang, kaki kanan dah melangkah. Berarti Imam Mahdi telah bergerak menuju kepada realiti kita hari ini, berdasarkan kepada apa yang telah saya sampaikan semalam. Maka apa pula persoalan hari ini? Apakah perkara yang nak saya sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan hari ini? Maka berbalik kepada tajuk, bilakah kemunculan Imam Mahdi? Pertama sekali, kena ada tanda-tandanya terlebih dahulu. Selepas lengkap tanda-tanda tersebut dan telah dipersetujui oleh tuan-tuan dan puan-puan dan dipersetujui oleh semua yang dapat memikirkan, dapat menerima dengan akal yang sihat, kecuali mereka-mereka yang jadi tukang ramal, yang menolak kehadiran Imam Mahdi, memang mereka itu tidak dapat kita lakukan apa-apa. Itu bukan lagi kuasa untuk kita memaksa ataupun menyeret ataupun menarik mereka untuk mempercayai, meyakini, mengimani apa yang telah dinyatakan di dalam Al-Quran. Kerana apa yang saya sampaikan itu bukanlah perkataan Masa Bayu, bukanlah suatu direka-reka oleh Masa Bayu. Tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat di dalam Al-Quran, setiap apa yang saya sampaikan sama ada ianya berlandaskan kepada Al-Quran atau cerita-cerita ramalan, cerita-cerita kosong daripada Masa Bayu. Dan sekiranya tuan-tuan dan puan-puan telah pun, dan saya pasti yakin tuan-tuan dan puan-puan telah pun melakukan telaah, telah membuka, mengkaji semula di dalam apa yang saya sampaikan, saya pasti semua tanda-tanda yang telah saya nyatakan telah pun sempurna untuk kedatangan Imam Mahdi, untuk kemunculan Imam Mahdi. Kaki sebelah dah masuk, tuan-tuan dan puan-puan. Kaki sebelah dia dah sampai ke kita dah. Kalau kata bunga tu, bau tu dah sampai dah. Bau bunga tu dah ada dah. Tinggal nak tengok bunganya. Bau ni bunga apa ya? Bunga macam bunga ros, ya, macam bunga kembung. Bau tu dah sampai dah, tuan-tuan dan puan-puan, berdasarkan tanda-tanda tu. Maka hari ini saya akan menjelaskan kepada tuan-tuan dan puan-puan tentang peranan siapakah, peranan apakah, peranan bagaimanakah untuk memastikan kaki kirinya pula melangkah ke depan. Maka sempurnalah kedatangan Imam Mahdi di hadapan kita. Bagaimana tuan-tuan dan puan-puan? Sabar sikit ya, saya kena bercakap perlahan-lahan ya, kena bercakap dengan cara yang tidak terlalu cepat, kerana kita ada sahabat-sahabat kita daripada Malaysia, tidak ada masalah. Ada sahabat-sahabat kita daripada Indonesia, ada daripada Brunei dan negara-negara lain yang juga mengikuti pencerahan saya, yang mereka perlukan penjelasan itu dengan tenang, dengan teratur. Maka saya cuba menyampaikan dengan cara yang lebih tenang dan teratur supaya sahabat-sahabat kita di Indonesia dapat memahami setiap butiran yang saya sampaikan. Jadi kena sabarlah ya dalam menerima ataupun mendapat pencerahan daripada saya daripada Masa Bayu. Kaki sebelah kiri di belakang, kaki sebelah kanan di depan. Maka apa yang perlu dilakukan pada saat ini untuk kemunculan Imam Mahdi adalah peranan kita, tuan-tuan dan puan-puan, peranan saya dan peranan tuan-tuan dan puan-puan, dan peranan masyarakat. Maka topik hari ini adalah peranan masyarakat untuk kemunculan kedatangan Imam Mahdi. Apakah peranannya? Ada 4 peranan yang perlu dipegang oleh masyarakat untuk kita menerima dan memastikan Imam Mahdi berada bersama kita. Maka apakah yang pertama? Yang pertama adalah penerimaan. Saya dah terangkan daripada dulu, daripada sebelum-sebelum ni, tentang 7 nilai tetap. Pertama, penerimaan bagi diri kita.
adakah masyarakat berada pada posisi penerimaan? Kerana tidak ada penerimaan, maka tidak ada sebab kenapa Imam Mahdi akan datang. Dia tidak akan datang, tuan-tuan dan puan-puan, kecuali dia diperlukan. Kalau dia diperlukan, baru dia akan hadirkan dirinya. Walaupun dia ada di sebelah kita, walaupun dia ada di depan kita, dia tidak akan menyatakan, dia tidak akan meminta diri dia diambil ataupun dinaikkan sebagai pemimpin. Maka perkara pertama yang perlu ada pada masyarakat adalah penerimaan. Terima atau tidak terima Imam Mahdi. Kerana kita bercakap mudah, melaksanakan itu sangat-sangat sukar. Seumpama mendaki gunung Everest, gunung tertinggi di dunia. Kerana ramai manusia telah berada dalam satu budaya yang telah dibawa oleh Dajjal, yang telah dibawa oleh tentera-tentera Dajjal di atas muka bumi, iaitu budaya bercakap, bukan budaya melaksanakan apa yang dia cakap. Ramai manusia yang suka bercakap di depan orang, tetapi apabila kita melihat tingkah laku mereka ataupun perkara-perkara yang mereka bicarakan dan lihat penyaksian, kebanyakan mereka hanya sekadar bercakap, dan itu akhirnya telah membudaya menjadi darah daging di dalam sosial masyarakat. Maka apabila saya katakan sedemikian, apa kaitannya? Kerana persoalan penerimaan itu bukan dengan lidah sahaja, tuan-tuan dan puan-puan. Ia perlu ada pelaksanaan. Adakah kita mampu? Adakah kita boleh menerima hakikatnya? Apakah hakikatnya? Bahawa dunia hari ini adalah dunia yang berada di dalam keadaan penolakan. Tadi kata terima, ini penolakan pula. Macam mana tu? Maksud penolakan, apabila berada dalam proses penolakan, barulah kita boleh terima atas sifat berlawan. Bahawa dunia hari ini telah pun menolak hukum-hukum Allah. Dunia hari ini telah pun menentang hukum-hukum Allah. Dunia hari ini telah menolak kalam-kalam Allah secara total. Ini yang saya katakan sangat berat, seumpama mendaki gunung. Tuan Pal, masih ramai lagi orang mengaji Quran, masih ramai lagi orang yang menjalankan amalan ibadah-ibadah dan sebagainya. Bagaimana dikatakan begitu? Ini satu fitnah yang sangat besar. Okay, ini yang saya katakan tadi, tuan-tuan dan puan-puan. Jangan kita mengambil atas satu pernyataan kecil, pendek, kemudian menjadi satu kajian dan menghukum atas apa yang disampaikan. Lihat daripada segala fasa-fasa, peringkat-peringkat yang telah saya jelaskan daripada awal, daripada video-video yang terdahulu, betapa apa juga, ingat di sini ya, apa juga yang saya jelaskan kepada tuan-tuan dan puan-puan, ingat, ia mesti mempunyai fakta dan bukti yang khusus dan mempunyai model yang khusus. Kerana tanpa itu hanyalah cerita-cerita kosong. Di sini segala jawapan, segala perkara yang telah saya rungkaikan, saya huraikan kepada tuan-tuan dan perempuan, dan saya sentiasa memberikan tuan-tuan dan perempuan sekali lagi, berulang kali lagi, cerminan kepada Imam Mahdi adalah baginda Rasulullah SAW. Tuan-tuan dan puan-puan, semalam saya dah sebut tentang proses yang jelas pengasingan. Proses yang sama saya jelaskan pada hari yang pertama pengasingan. Islam datang dengan asing pada awalnya, maka akan kembali dengan asing pada akhirnya. Makanya apakah yang saya masukkan di sini? Bolehkah masyarakat hari ini menerima hakikat kosong dalam diri masing-masing? Bolehkah? Tidak boleh. Bagaimana tuan-tuan dan puan-puan? Bolehkah kita menerima hakikat dunia hari ini kosong? Dunia hari ini jauh daripada keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia hari ini adalah dunia yang penuh dengan segala-gala kebatilan.
total kebatilan, tuan-tuan dan puan-puan, bukan ada sedikit-sedikit, total. Tidak ada lagi walau 1% kebaikan di atas muka bumi. Sukar kan nak dijawab perkara begini? Sebab kita masih lihat ada kebaikan yang berlaku di seluruh muka bumi. Masih ada lagi orang baik, orang menderma, orang menolong dan sebagainya. Maka bagaimana nak dikatakan total sedemikian? Maka itu dilihat kepada skala seluruh dunia pada hari ini. Maka kita jangan mengambil andaian-andaian sebagaimana yang telah saya nyatakan, tetapi lihat kesan-kesan yang telah berlaku, tanda-tanda yang telah berlaku, yang telah saya jelaskan daripada 2 hari yang lepas. Jangan berbolak-balik lagi hati kita, tuan-tuan dan puan-puan, bahawa dunia hari ini adalah dunia pengasingan. Dunia hari ini adalah dunia yang penuh dengan kekosongan, kehilangan, ketakutan dan berbagai-bagai perkara lagi. Saya bertanya sekali lagi, tuan-tuan dan puan-puan, benar atau tidak benar 2 perkara, 4 hari yang perkara yang pertama pada hari yang pertama, 4 pada hari yang kedua, tanda-tanda telah sempurna, telah lengkap. Benar atau tidak benar, tuan-tuan dan puan-puan? Jika benar, maka kita kena bulatkan hati kita, berserahkan diri kita bulat-bulat kepada Allah, redha, terimalah, ya Allah, sesungguhnya inilah saat di mana permulaan kepada pengakhiran alam, sebagaimana yang Engkau janjikan kepada kami, ya Allah. Aku terima, ya Allah. Boleh tak kita lafazkan macam tu? Dan kemudian kita tasdikkan kepada hati kita, kita bersihkan hati kita daripada segala kacau bilau, dari segala perkara-perkara yang subhat, yang menyebabkan kita menjadi musuh Allah tanpa kita sedari. Kerana ini penting, tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa? Berbalik kepada topik kita hari ini, kemunculan Imam Mahdi. Masyarakat kena menerima hakikat dunia hari ini keilmuan kosong. Dunia hari ini kesejahteraan kosong. Dunia hari ini adalah dalam keadaan ekonomi kosong. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana lagi ingin saya perjelaskan? Bagaimana lagi ingin saya nyatakan kepada tuan-tuan dan puan-puan? Jangan berbolak-balik lagi hati kita dengan perkara-perkara yang kita tidak pasti. Yakin sesungguhnya apa yang disampaikan, telah saya sampaikan itu semua benar, Tuan Pal, ada di dalam Al-Quran. Maka Al-Quran itu bukan perkataan Masa Bayu, bukan perkataan Imam Mahdi apabila hadirnya beliau, bukan perkataan beliau, tetapi itu adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dipegang oleh Masa Bayu. Dan pasti itu menjadi pakaian kepada Imam Mahdi, yang menjadi peta cerminan kepada Imam Mahdi untuk memahamkan diri beliau, untuk menjadi pemimpin di hadapan kita, memimpin kita menuju ke jalan yang Allah redai. Maka untuk sampai ke situ, tuan-tuan dan puan-puan, boleh tak terima? Ini yang berat ni. Saya bila sebut saja persoalan untuk membuka kisah akhir zaman, saya duduk sendiri, tuan-tuan dan puan-puan. Saya berkhalwat dengan diri saya. Sewaktu saya membuka kisah ini, saya berada di Albania. Sejarah membuka kisah akhir zaman adalah pada tahun ini. Setelah saya berjalan, saya memikirkan, saya melihat sekeliling, adakah diri ini perlu merungkai, membuka kepada umum tentang realiti yang sebenar-benarnya berlaku. Kerana saya lihat dan saya perhatikan apa yang sedang berlaku, manusia semakin jauh daripada realiti. Semakin ramai tukang-tukang ramal yang wujud, semakin ramai nujum-nujum yang menceritakan perkara-perkara yang gaib di dalam masyarakat yang telah menjadi sanjungan kepada umum. Saya takut, tuan-tuan dan puan-puan. Saya takut saya akan dipersalahkan di hadapan Allah oleh tuan-tuan dan puan-puan semua, yang akan meminta, yang akan memberitahu kepada Allah, Masa Bayu tidak menyampaikan kepada kami, tuan-tuan dan puan-puan. Maka saya takut, maka pada tahun ini 2020,
Sewaktu saya di Durrës di Albania, saya sebenarnya sudah pun bermustautin di sana, tuan-tuan dan puan-puan. Saya telah pun membuat segala urusan saya di sana, dan juga di Turki, dan juga beberapa negara yang lain. Saya sedang memilih dan menetapkan di mana saya akan hijrah, dan saya akan hidup, dan saya akan mati di situ. Saya dah buat keputusan. Tetapi sewaktu saya di Durrës, sewaktu saya di Albania, saya terpanggil memikirkan usia saya, dan saya takut kepada Allah kalau saya dipersalahkan kerana tidak menyampaikan kepada umum apa yang telah Allah berikan pengetahuan kepada saya. Maka ini yang saya sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi saya tahu, kerana saya menempuh segala fitnah dalam hidup saya telah menempuh saat-saat gelap dalam hidup saya, maka saya memikirkan layak tidak layak masa bayu untuk memberitahu perkara sedemikian, yakni perkara yang berkait tentang akhir zaman, tentang Imam Mahdi yang tidak boleh lagi diseleweng-selewengkan oleh peramal-peramal yang berteraburan di seluruh muka bumi hari ini. Mungkin hari ini saya agak berbahasa yang tegas, bukan keras, kerana bagi saya ini adalah satu perkara yang tidak boleh kita main-mainkan. Kaki Imam Mahdi dah sebelah di depan, tuan-tuan dan puan-puan, kanan dah bergerak, tinggal kiri je. Maka untuk menerima realiti bahawa dunia hari ini kosong, itu adalah tanggungjawab tuan-tuan dan puan-puan dan saya. Saya dah terima dah. Saya dah terima dah dunia hari ini kosong. Sebab itu saya bercakap di depan tuan-tuan dan puan-puan. Dan jangan rasa diri itu, khususnya kepada mereka-mereka yang berilmu, ilmuwan, merasa diri itu dihina. Jangan merasa diri ini apabila saya katakan begitu menghukum. Tapi ini adalah prasyarat-prasyarat yang telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kebatilan, pasti datang dengan pasangan kebenaran. Hak dan batil adalah gandingan. Pilih di antara duanya. Apabila datang super batil, kegelapan secara total, maka perlu ada kebenaran secara total. Maka Imam Mahdi adalah kebenaran total. Maka total masyarakat harus terima hari ini adalah hari di mana yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kegelapan akhir zaman telah berlaku dengan total. Setuju atau tak setuju, itu adalah persoalannya, perkara yang pertama kepada tuan-tuan dan perempuan. Adakah tuan-tuan dan perempuan dapat terima hakikat dunia hari ini tidak ada lagi ilmuwan? Adakah tuan-tuan perempuan boleh terima lagi persoalan-persoalan sedemikian? Kerana itulah perkara yang pertama yang akan membolehkan kaki kiri Imam Mahdi melangkah ke depan. Kerana selagi kita tidak boleh menerima hakikat sedemikian, tidak ada sebab dan tidak lengkapkan lagi proses yang pertama untuk Imam Mahdi melangkah ke depan. Kaki kiri dia, kaki kanan dah ke depan. Maka akan ada dua kelompok dalam persoalan ini. Apakah kelompoknya? Penentang dan pembantu kepada Imam Mahdi. Apabila persoalan terima dijadikan sebagai dasar, maka perkara yang pertama, penentangnya adalah akan datang secara besar-besaran daripada ilmuwan-ilmuwan dunia hari ini. Ini yang akan berlaku. Dan satu pihak lagi, kelompok-kelompok yang akan menerima Imam Mahdi, mereka-mereka yang bukan memposisikan diri mereka sebagai ilmuwan, yakni mereka yang telah memposisikan diri mereka kosong. Maka ada dua puak, akan ada dua kelompok yang akan memastikan dan akan menjadikan persoalan-persoalan berkait tentang kedatangan Imam Mahdi, kemunculan Imam Mahdi pada saat ini melangkah atau tidak melangkah. Tapi sebagaimana hukum, yang dominan akan mengatasi yang non-dominan. Semakin ramai masyarakat menerima
Imam Mahdi, maka akhirnya golongan yang kecil tidak akan dapat menolak. Tuan-tuan dan puan-puan, masyarakat dunia hari ini dikawal oleh mereka-mereka yang dikatakan ilmuwan-ilmuwan, yang memegang kuasa dengan menuding jari menunjuk sana dan sini, situ dan sini. Lalu yang berada di kalangan umum akan mengikut mendengar apa yang disampaikan oleh ilmuwan-ilmuwan. Maka telah menjadi sebagai satu kelompok yang mengikuti atas satu sosok ataupun satu individu ataupun satu kelompok. Maka apabila datangnya persoalan penerimaan, yang pertama, terbatallah semua keilmuan-keilmuan yang dimiliki oleh mana-mana ilmuwan di dunia. Sanggup atau tidak sanggup tuan-tuan dan puan-puan menerima hakikat ini? Kalau sanggup, ahlan wa sahlan ya Imam Mahdi. Imam Mahdi akan datang menjabat tangan kita. Imam Mahdi akan datang untuk dipeluk oleh kita. Ahlan wa sahlan ya Imam Mahdi. Kalau kita boleh menerima hakikat, boleh menerima realiti bahawa semua perkara yang telah saya sampaikan, fakta-faktanya, empat tanda-tanda yang pertama dan 4 tanda-tanda yang kedua, yakni 8 keseruan yang telah pun sempurna, kita terima, lalu kita bawakan pada diri kita, bersedia untuk menerima, bersedia untuk melaksanakan apa yang bakal diterima daripada Imam Mahdi. Maka itu tuan-tuan dan puan-puan, itulah syarat yang pertama, penerimaan daripada masyarakat dunia, tidak kira daripada mana tempatnya, bahawa mereka adalah pada saat yang kosong dan perlu pengisian, perlukan sesuatu perkara yang akan dapat menghilangkan segala rasa kekosongan-kekosongan dalam diri. Itu pertama ya tuan-tuan dan puan-puan. Boleh buat ke? Kalau boleh buat, sekali lagi saya sebut ahlan wa sahlan ya Imam Mahdi. Ya Allah. Perkara yang kedua tuan-tuan dan puan-puan, ada di dalam Al-Quran. Apakah yang ada dalam Al-Quran? Yang sentiasa dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sentiasa disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW kepada kita. Apakah perkara kedua? Tetap juga berbalik kepada masyarakat. Apa dia? Masih lagi dalam aspek persoalan penerimaan, tetapi kali ini balik kepada persediaan perubahan. Mampukah tuan-tuan dan puan-puan berubah diri? Sanggupkah merubah apa yang sedang tuan-tuan dan puan-puan lakukan hari ini? Susahlah tuan-puan, dah biasalah tuan-puan. Kami dah macam ni, dah biasa makan macam ni, takkan nak suruh makan yang kami tak biasa makan. Contohnya lah macam tu. Maka perkara yang kedua, boleh tak boleh kita keluar daripada kebiasaan yang ada pada hari ini. Ni kaki Imam Mahdi nak langkah ni, sebelah dah langkah. Kalau kita boleh keluar daripada kebiasaan-kebiasaan yang ada pada hari ini, sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan, ahlan wa sahlan ya Imam Mahdi. Kerana kebiasaan-kebiasaan masyarakat dunia hari ini lah yang menyebabkan dunia dalam keadaan yang kita lihat pada hari ini. Kebiasaan, dah biasalah tuan-tuan dan puan-puan, ini kami dah biasa, dan disebut sebagai norma kehidupan, dah jadi sebagai satu budaya kepada masyarakat. Cara hidup yang kita pegang adalah atas kebiasaan, bukan cara hidup ad-din Islam. Dah saya katakan tadi, telah dijelaskan oleh Allah dan telah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu keluar daripada kebiasaan-kebiasaan yang disampaikan oleh nenek moyang kita, yang bukan salah ya, kebiasaan. Jangan pula salah nenek moyang kita lagi, kebiasaannya.
Tetapi Allah berikan kita akal fikiran untuk kita melihat kesesuaian kebiasaan itu atau tidak sesuai dengan apa yang telah disampaikan. Maka kita ambil pendekatan boleh atau tidak boleh. Kita berubah kepada perkara yang baru. Itulah sebabnya tuan-tuan dan puan-puan, perkara kebiasaan ini akan menyebabkan kita leka. Macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Dah mula trigger tak? Panas tak rasanya di sini? Geram tak rasanya di sini? Geram juga kan? Macam mana ni, Pal? Dah biasa-biasa buat ni nak diubah-ubah. Kepada mereka yang tidak mahu berubah, kepada mereka yang tidak mahu meletakkan posisi kepada perubahan, maka anda akan ketinggalan. Anda tidak akan dapat melalui satu proses reality. Hiduplah dalam dunia fantasi. Maka perubahan perlu datang. Macam mana nak sebut lagi perubahan? Berubah daripada kebiasaan, berubah daripada sesuatu tempat yang dah berada dalam dipanggil comfort zone, zone yang selesa bagi kita. Mampu atau tidak mampu, tuan-tuan dan puan-puan? Maka lihatlah satu lagi fakta yang ingin saya sampaikan tentang perkara yang kedua. Apa dia? Begitulah yang berlaku kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau telah keluar daripada kebiasaannya, keluar daripada norma-norma yang telah beliau lalui daripada kecil di kota Mekah. Beliau telah keluar, berubah, posisi pun diubah. Namanya hijrah ke Madinah. Ada kan cerita tu? Bukanlah masa Bayu reka-reka ceritakan tentang proses perubahan. Maka yang dimasukkan perubahan hijrah, tuan-tuan dan puan-puan. Hijrahkanlah diri tuan-tuan dan puan-puan. Kerana tanpa hijrah, Islam itu tidak berkembang. Tanpa berlakunya penghijrahan baginda Rasulullah SAW daripada kota Mekah ke kota Madinah, tuan-tuan dan puan-puan hari ini tidak akan mengucap La ilaha illallah. Tuan-tuan dan puan-puan masih lagi menyembah batu-batu berhala. Kerana ingat, dahulu Nusantara ini sebelum datangnya Islam, semua adalah penyembah-penyembah berhala. Semua penyembah-penyembah batu-batu dan kayu-kayu dan segala macam sebagai Tuhan kepada mereka. Tetapi apabila berlaku penghijrahan, perubahan yang saya masukkan pada topik yang kedua oleh baginda Rasulullah SAW, maka bermulalah syiar Islam di atas muka bumi oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini kita mendapat nikmat Islam, tuan-tuan dan puan-puan. Maka hijrah, perubahan adalah faktor yang kedua yang perlu ada dalam diri masing-masing, pada diri masyarakat. Barulah akan ada lagi lafaz ahlan wa sahlan ya Imam Mahdi. Baru ada, tuan-tuan dan puan-puan. Kita bukan bercerita benda-benda yang kita mengharap-harap. Kita kena lakukan sesuatu bagi diri kita. Saya ceritakan kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana kita kena buat. Bangkit, bangun. Kita lakukan pada diri kita. Imam Mahdi memerhatikan kita. Apabila kita dah lakukan perkara yang saya nyatakan, maka muncul Imam Mahdi itu sebenarnya dah nyata di depan mata kita. Maka apabila kita lihat peristiwa sedemikian, bagaimana yang berlaku dalam proses perubahan yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW ke atas muka bumi, maka itu sebabnya persoalan kepada Imam Mahdi munculnya beliau kena hijrah. Beliau kena keluar daripada proses yang kebiasaan masyarakat yang ada pada hari ini. Beliau kena keluar daripada situasi itu. Maka tuan-tuan dan puan-puan, Imam Mahdi tidak akan hidup di tempat di mana beliau dilahirkan untuk mengembangkan syiar Islam di atas muka bumi. Ini adalah fakta yang dah ada di dalam Al-Quran. Tidak ada seorang Rasul Nabi pun yang tidak berhijrah daripada kebiasaan. Tidak ada seorang pun para Rasul yang tidak keluar, yang tidak merubah diri mereka
daripada posisi di mana mereka tinggal, lahir, kepada posisi yang baru. Maka inilah yang saya maksudkan, bersedia atau tidak bersedia untuk kita merubah diri kita. Berubah secara internal, iaitu hati kita ubah terlebih dahulu. Kerana sesungguhnya, selagi kita tidak merubah apa yang ada pada diri kita, maka kita tidak akan mendapat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang hakiki. Tidak ada satu bangsa atau kaum yang dapat merubah diri mereka, keadaan diri mereka, kecuali mereka ubah apa yang ada pada diri mereka itu terlebih dahulu. Maka datanglah bantuan Allah untuk merubahan secara total. Maka kita kena buat dengan diri kita dulu. Allah takkan merubah mana-mana nasib atau kaum kecuali dia ubah diri dia dulu. Maka itu yang menjadi topik pada perkara yang kedua yang saya bincangkan dengan tuan-tuan dan perempuan. Maka bagaimana tuan-tuan dan perempuan? Boleh tak boleh? Boleh tak berubah? Ubahlah. Kita dah lama sangat hidup macam ni. Sampai bila lagi kita nak hidup macam ni? Kita asyik sebut kita rasa kehilangan, kita asyik sebut kita rasa tak selesa, tekanan dan sebagainya. Tapi kita masih hidup dalam ruang yang sama. Kita masih merujuk dengan orang yang sama. Kita masih merujuk dengan guru tu, benda-benda yang sama, tapi kita mengeluh berterusan. Maka solusinya telah pun saya nyatakan di sini, dah ada dalam Al-Quran. Dah ada dalam sunnah Nabi bagaimana Nabi melakukan perjalanan. Maka itu nak tak nak tuan-tuan dan perempuan. Tuan-tuan dan perempuan kena buat pilihan. Saya tak boleh paksa tuan-tuan dan perempuan. Imam Mahdi takkan paksa tuan-tuan dan perempuan. Dia ada pun dia takkan paksa. Tuan-tuan dan perempuan yang pilihan atas diri sendiri nak berubah atau tidak berubah. Maka apabila semua masyarakat semakin ramai mahukan perubahan, maka perubahan itu, bila sebut perubahan, bukankah itu perkara yang baru, perkara yang asing, perkara yang tidak pernah dimiliki, benda baru, nama pun baru. Isteri baru macam mana tuan-tuan dan perempuan? Sama tak dengan isteri lama? Kan? Baru, baju baru, kereta baru, jadi sesuatu yang baru. Maka apabila kita melihat perubahan kepada perkara yang baru, mestilah datangnya daripada sosok yang membawa pembaharuan, bukan ilmuwan yang ada pada zaman ini. Kerana ilmuwan yang ada pada zaman ini adalah ilmuwan yang masuk di dalam kategori kebiasaan. Maka Imam Mahdi membawa pembaharuan. Maka dia akan memberikan suatu nilai membaharukan peradaban, membaharukan segala perjalanan sosial, perjalanan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau akan memperbetulkan segala cara, bagaimana caranya untuk menghadap Allah sebenar-benarnya, bagaimana menghubungkan manusia sebenar-benarnya. Kerana kebiasaan-kebiasaan yang sedang berlaku di kalangan masyarakat hari ini telah menyebabkan apa yang kita lihat di dunia hari ini, saling bersengketa, saling berbalah dan saling meletakkan hukuman di antara satu sama lain. Maka tuan-tuan dan perempuan, berubahlah. Kerana apabila tuan-tuan dan perempuan sanggup dan mahu berubah, dan bukan kerana terpaksa, tetapi yakin dengan apa yang telah saya sampaikan dengan fakta-fakta daripada Al-Quran, ahlan wa sahlan ya Imam Mahdi. Itulah lafaz yang akan kita sampaikan. Tuan-tuan dan perempuan akan lafazkan secara langsung kepada beliau, bukan lagi angan-angan. Tuan-tuan dan perempuan akan lafazkan bertemu dengan Imam Mahdi dan akan lafazkan Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum ya Imam Mahdi. Tak payah nak suruh orang sampaikan salam, tak perlu lagi perlukan perantaraan. Tuan-tuan dan perempuan boleh menyampaikan salam terus kepada Imam Mahdi dengan syarat terimalah. Yang kedua, berubahlah. Dah dua dah. Apa pula perkara yang ketiga? Perkara ketiga tetap lagi tuan-tuan dan perempuan, sebagaimana yang telah ada di dalam Al-Quran, sebagaimana yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
yang membawa kita kembali kepada realiti. Apakah yang dikatakan membawa kita kepada realiti? Jadilah masyarakat yang berfikir. Sentiasa menjadikan kita berfikir dalam setiap perkara. Tolakkan daripada meletakkan emosi-emosi dan sangkaan-sangkaan dalam setiap suasana. Maka berfikir adalah kunci kepada kedatangan Imam Mahdi, kaki sebelah anak ke depan. Dia perlukan mereka-mereka yang mahu berfikir. Tanpa berfikir, kita tidak akan mampu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa berfikir, kita tidak akan dapat melaksanakan tanggungjawab kita di atas muka bumi. Tuan-tuan dan puan-puan, dah baca Quran kan? Cuba dilihat berapa kali pernyataan Allah suruh kita berfikir. Berulang-ulang kali Allah telah nyatakan di dalam Al-Quran, fikir. Tidakkah kamu berfikir? Tidakkah kamu mahu berfikir? Tak kamu lihat bulan dan bintang, perak dan siang dan malam? Sesungguhnya mempunyai begitu banyak perkara kepada mereka-mereka yang mahu berfikir. Berfikir, tak habis-habis berfikir. Sentiasa disuruh berfikir. Maka tuan-tuan dan perempuan, masyarakat kena jadi masyarakat yang berfikir. Masalah dunia hari ini, kita berikan pola fikir, berfikir kepada orang lain untuk berfikir bagi diri kita. Ini yang berlaku. Kenapa kita suruh orang lain fikir untuk kita, tuan-tuan dan perempuan? Allah dah bagi kita eksklusif dah sini. Otak saya, otak tuan, otak puan. Kita, suami isteri sekalipun, otak masing-masing beza. Tak adalah otak saya ni adalah otak yang juga mana milik tuan-tuan dan perempuan. Tidak. Otak saya, otak tuan-tuan dan perempuan, otak tuan-tuan dan perempuan. Maka otak Allah dah berikan kepada kita, di situ adanya akal. Maka masyarakat yang menggunakan akal, yang mahu berfikir, yang mahu mencari solusi-solusi dengan anugerah Allah, kerana kelebihan yang Allah berikan kepada manusia berbanding haiwan adalah akalnya. Maka itu prasyarat yang ketiga. Prasyarat yang ketiga, nak menjalankan kaki ni dah bergoyang dah, dua kaki dah ni. Ada dua perkara dah lepas. Jadi kaki Imam Mahdi yang sebelah kiri ni dah mula gerak-gerak ni. Nak lepas sikit lagi ni, ada dua lagi ni, tuan-tuan dan puan. Apa dia? Manusia yang berakal, masyarakat yang berakal. Kalau tidak, dia ghostan balik, tuan-tuan dan puan. Dia akan undur balik, masuk gear undur, reverse. Dia kona balik. Bukan kona undur terus, reverse. Maka masyarakat yang ketiga yang perlu menetapi kriteria yang akan menyebabkan Imam Mahdi muncul di hadapan kita adalah masyarakat berfikir. Kerana dunia hari ini adalah dunia kosong pemikiran. Jika ada pemikiran pun hanya segelintir yang sangat halus, sangat kecil. Masih ada kelompok-kelompok yang mahu berfikir. Tetapi jika ambil skala secara total, maka kosonglah jawabnya. Jangan gunakan akal, biar kami fikirkan. Jangan fikir sangat banyak-banyak, biar kami tolong fikirkan. Maka apabila tuan-tuan dan perempuan berada dalam situasi sedemikian, ini pesan masa bayu. Ini pesan masa bayu sekali lagi pada tuan-tuan dan perempuan, berdasarkan kepada Al-Quran. Mereka itu adalah musuh-musuh kepada Allah dan Rasulnya, yang menghalang manusia daripada melakukan kebaikan, yakni syaitan-syaitan yang direjam. Mana mungkin anugerah Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang berikan akal kepada manusia, tetapi akal yang ditentang pula. Mana datangnya tu? Adakah Allah memberikan akal itu sebagai satu perkara yang buruk? Dan kenapa berulang-ulang kali dalam Al-Quran, berfikirlah kamu, untuk menjadikan kamu orang-orang yang tidak rugi di dalam kehidupan. Kenapa? Maka itulah jawapannya, tuan-tuan dan puan-puan. Berlaku dalam kisah Nabi Muhammad SAW. Sejarah telah pun berlalu, tetapi ia menjadi satu fakta bukti kepada kita hari ini yang mahu berfikir.
Kerana masyarakat Imam Mahdi adalah masyarakat yang penuh dengan ahli fikir dan pemikir-pemikir yang hebat, yang akan merubah apabila sampainya Imam Mahdi, akan merubah dengan pemikir-pemikirnya, dengan segala-gala masyarakat yang wujud. Semua adalah pemikir dan semua adalah ilmuwan. Kerana pemikir pasti akan menjadi ilmuwan-ilmuwan yang besar apabila daripada fikir dia akan pergi kepada ikhtiar, ikhtiar dan akhirnya disambung dengan usaha. Maka apabila mereka itu berfikir, akal, fikir, ikhtiar dan usaha, maka itu akan sampai kepada individu, dan itu yang diperlukan oleh Imam Mahdi. Jadi Imam Mahdi nak muncul, tuan-tuan dan puan-puan, dia perlukan tuan-tuan dan puan-puan, dia perlukan saya, dia perlukan semua kita. Tetapi itu tidak akan boleh berlaku kalau kita tidak mahu gunakan otak kita, kalau kita tidak mahukan akal fikiran yang Allah berikan kepada kita. Maka Imam Mahdi akan bercakap depan kita macam kita dengar burung yang melantunkan suara yang merdu sahaja, tapi kita tak faham apa yang dia nak sampaikan. Tapi bagi mereka yang mahu berfikir, setiap patah perkataan Imam Mahdi seumpama emas yang keluar daripada mulutnya. Cakap sikit, emas jatuh. Cakap sikit, emas jatuh. Itu hanya terpakai kepada mereka yang mahu berfikir. Saya bagi tip satu di sini. Saya bagi tips ini kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kerana kita berada di akhir zaman. Tips apa? Untuk mengenal Dajjal. Dan untuk mengenal Imam Mahdi. Ini tips saja ya, bukan secara perinci. Tak ada masa ni dah lama dah saya bercakap ni. Jadi apakah tips itu tadi? Pertentangan di antara Dajjal dan Imam Mahdi secara saintifiknya, ini saya sebut secara saintifiknya, secara ilmiah, teknikalnya, bukan perang lawan pedang, lawan panah memanah, hantar bom sana bom sini, tidak. Ini atas dasar ilmiah, keilmuan. Ini kita cerita tentang perperangan keilmuan di antara dua sosok, hak dengan batil. Bagaimana kita nak kenal? Kerana ingat tuan-tuan dan puan-puan, sumber mereka tetap datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dajjal sebagaimana besar hebat ilmunya sekalipun, sebagaimana besar muslihatnya pun, tetap dia makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan sosok Imam Mahdi, tetap ilmunya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bagaimana kita nak kenal? Kerana Dajjal juga mengetahui apa yang diketahui oleh masyarakat dunia dan juga yang diketahui dalam hidupnya dirinya, kerana dia juga adalah ilmuwan yang sangat besar. Saya tak boleh nak buka banyak-banyak cerita tentang Dajjal. Ramai takut nak cerita pasal Dajjal. Saya cuba buka video-video sebelumnya, ada saya ceritakan siapa Dajjal. Tapi saya tengok tak ramai yang nak menontonnya. Jadi saya fikir-fikir, takut juga lah ya pasal Dajjal. Jadi saya nak bercerita, bagi tips sikit je. Macam mana nak kenal dari segi keilmuan. Ada dua perkara tuan-tuan dan perempuan yang akan dipegang, yang perlu kita nilaikan: akal dan hati. Akal dan hati, A dan B. Faham di sini? Dajjal akan sentiasa memastikan satu di sini, kosong di sini. Boleh faham tuan-tuan dan puan-puan maksud saya di sini? Satu di sini, kosong di sini. Sedangkan Imam Mahdi akan memastikan satu di sini dan satu di sini. Bermakna seimbang. Dajjal tak seimbang. Dia akan beratkan mainan hati manusia. Kerana di sini letaknya emosi-emosi, di sini letaknya segala perkara yang akan boleh menyebabkan wujudnya angan-angan, cerita-cerita magic, cerita-cerita tak masuk akal akan datang di sini. Tetapi bila disampaikan ke sini, maka sini akan mengimbangkan. Ini cerita magic, jangan kau pegang. Ini tak betul, ini tak boleh. Akal akan memberikan nasihat kepada hati. Maka tipsnya, apabila kita bertemu dengan sesiapa, asal dia tidak mahu menggunakan akal, ingat di sini, asal tidak mahu dia menggunakan akal, besar mana ilmuannya sekalipun, di mana tempatnya, derajat bagaimana sekalipun,
asal berceritanya lebih kepada hati, tidak ada kesimbangan dengan akal, tuan-tuan dan perempuan rasanya dah tahu dia tu daripada golongan mana kan, sebab saya dah terangkan. Maka itu tips saya untuk hari ni, pendek aja, sebab nak cerita yang tadi tu tak habis lagi. Maka akal, masyarakat berakal adalah masyarakat yang dinantikan oleh Imam Mahdi. Tapi tak adalah sampai ramai-ramai berterusan, akan bermula sedikit demi sedikit. Mulalah dengan tuan dulu, tuan-tuan dan perempuan, mulakan diri dulu. Lepas ni kita tambah seorang lagi, tambah anak isteri, tambah lagi kawan-kawan. Akhirnya sebagaimana Islam berkembang daripada seorang, daripada Siti Khadijah sampai kepada Abu Bakar, akhirnya hari ini kita ada bilion umat Islam, bilion. Tetapi ingat, masalahnya kosong, sebagaimana buih-buih yang ada di lautan, pegang pun tak boleh. Jadi yang topik tu saya tak nak sentuh. Saya cerita tentang kisah yang ketiga, biar ini kita kena kembalikan diri kita kepada pemikiran, menggunakan akal fikiran di dalam kehidupan. Kaki Imam Mahdi yang sebelah kiri dah mula dah tuan, tinggal hujung, tinggal tumit je nak depan ni, sebab ada satu lagi. Jadi bagaimana tuan-tuan dan perempuan? Terjangkau ke dengan apa yang saya terangkan ini? Terjangkau ke dengan apa yang telah saya sampaikan ni? Makin jelas? Baiklah, saya pergi kepada perkara yang keempat, perkara yang akan menjadi penutup kepada cerita-cerita yang tadi. Pertama dah saya jelaskan, yang kedua dah saya jelaskan, dan yang ketiga telah saya jelaskan, ya? Yang mana ia telah pun menjadi sebagai penanda, sebagai satu syarat untuk kita bergerak, menerima hakikat realiti yang telah ada. Dan kedua, kita adakan perubahan dalam diri kita. Maka yang ketiga, pemikiran itu haruslah menjadi dominan dalam diri setiap manusia hari ini. Maka yang keempat, apakah yang keempat? Maka yang keempat, tuan-tuan dan perempuan, kita kena berada dalam masyarakat yang sentiasa melaksanakan apa yang dia katakan. Dah terima yang pertama tadi kan? Maka tutupnya sekarang adalah masyarakat yang bekerja. Bukan menanti sesuatu itu datang bergolek di hadapan mereka. Bukan masyarakat yang menadah tangan, duduk dalam bilik, duduk lama-lama mengharapkan perubahan. Tetapi dia keluar daripada bilik yang melaksanakan tugasan di luar untuk memastikan ianya berlaku. Tuan-tuan dan perempuan, Allah dah beri kita segala-galanya cukup, yang dah saya terangkan dengan akal dan sebagainya. Tetapi kalau kita tidak bangun, kita tidak bangkit, maka jangan dikatakan itu takdir. Jangan dikatakan itu perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati dalam berbicara. Ingat, ilmu kosong. Jangan terus mendengar tanpa berfikir terlebih dahulu. Waktu penting ikut aturan tadi. Kerana apa yang disebutkan takdir, tetap takdirnya. Pisau itu akan memotong, itu takdirnya, memotong, kerana tajam itu akan melukakan. Tetapi perlu ada tangan yang akan menolak pisau untuk memastikan ia memotong. Maka yang memotong itu tugas kita, tuan-tuan dan perempuan. Pisau dah memang fitrah akan melukakan, akan memotong. Tetapi kita kena bangun, kena lakukan atas apa yang kita nyatakan. Telah saya jelaskan kepada tuan-tuan dan perempuan terlebih dahulu. Apa-apa pun kita kena buat pada diri kita. Buat dulu tuan-tuan dan perempuan. Laksanakan pada diri kita. Jika kita berjatakan kita nak berubah, maka perubahan itu bukan pada lidah, bukan pada lafaz. Lafaz itu penting untuk kita meletakkan niat, untuk meletakkan posisi. Kemudian bergeraklah kita, berjalanlah kita sebagaimana perintah Allah kepada semua bintang-bintang dan planet-planet yang ada di atas langit telah diberikan. Kamu semua bergeraklah, mengelilingilah, tetapi kelilingi dengan mengikut paksi dan jajaran masing-masing. Jangan berlanggar di antara satu sama lain. Bulan, bintang dan matahari semua bergerak, tuan-tuan dan perempuan, mengikut lingkaran masing-masing. Maka kalau bulan dan bintang, matahari bergerak, kenapa kita tidak boleh bergerak, tuan-tuan dan perempuan? Kenapa tidak boleh kita bangun untuk merubah, untuk meletakkan proses
dah kata nak berubah, maka kali ini kena adalah persoalan melaksanakan apa yang kita nak ubah. Kerana banyak sangat situasi hari ini, kita nak perubahan tapi kita tak buat apa-apa pun. Sianlah Palestin tu. Sian betul Palestin tu. Macam mana kita nak buat dia? Panggillah kawan-kawan bincang-bincang semua. Kita ni kena buat satu program ni untuk menyelamatkan Palestin. Teruk saudara-saudara kita Palestin yang telah pun mengalami kesusahan. Macam mana nak buat ni? Panggillah ramai-ramai. Duduklah ke kedai mamak. Tapi masa sama minum teh tarik, makan mi mamak, sembang, sedih sembangnya. Sembang, lepas tu habis balik. Besok datang kita bincang lagi pasal Palestin. So balik. Tangible factornya, sesuatu yang bertepatan dengan satu nilai yang boleh menjadi tangible factor, sesuatu yang fizik untuk merubah mana dia. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tanya sikit perkara ni. Ini cerita tentang pelaksanaan. Tuan-tuan dan puan-puan pakai baju, tuan-tuan dan puan-puan pakai pakaian-pakaian yang ada sekarang. Siapa yang bina? Siapa yang siapkan? Siapa yang buat? Kilang mana yang keluarkan? Cuba renungkan. Sebab tu tadi yang ketiga tadi berfikir. Fikirkan. Apa sumbangan kita sebenarnya di atas muka bumi? Apakah sumbangan umat Islam di dunia pada hari ini di atas muka bumi? Adakah kita menjadi aset kepada dunia? Ataupun kita sebenarnya liability kepada dunia? Lalu kita katakan bangsa-bangsa lain menindas umat-umat Islam. Lalu kita katakan bangsa-bangsa dunia hari ini membenci umat Islam. Na'udzubillah min zalik. Sesungguhnya itu tipu daya muslihat iblis laknatullah. Itulah tipu muslihat dajjal di atas hati-hati manusia yang tidak mahu berfikir. Tuan-tuan dan puan-puan, orang yang lemah di dunia hari ini ada dua faktor. Lemah sebab dia tak sihat. Yang kedua, lemah sebab dia memberikan diri dia kepada pihak yang lain untuk menentukan nasib dia. Itu orang lemah. Tuan-tuan dan puan-puan, golongan yang mana satu? Lemahnya? Lemah saya rasa lemah sakit tak? Bukan lemah yang memberikan diri kepada orang lain untuk menentukan nasib tuan-tuan dan puan-puan. Maka kita hari ini, apa sumbangan kita sebenarnya di atas muka bumi? Sebagai umat Islam, kita nak marah sekalipun orang-orang luar, bangsa Yahudi jahat. Tuan-tuan dan puan-puan hari ini tengok YouTube, tengok teknologi kita sama-sama sedang berdiskusi. Teknologi ini siapa yang bangunkan? Kita nak pergi mengerjakan haji, pesawat itu siapa yang siapkan sekarang? Baju-baju kita daripada mana kita dapat? Saya lama duduk di Mekah ya tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan pergilah ke Mekah tu, duduk di sana, lihatkan apa yang mereka gunakan. Baju tu, cuba buka balik, terbalikkan baju tu. Belakang tu made in where? Made in China tuan-tuan dan puan-puan. Jadi di mana sumbangan kita? Mana pelaksanaan kita? Maka ini berbalik kepada perkara nombor 4. Imam Mahdi akan sampai apabila masyarakatnya dah bersedia untuk bekerja, bersedia untuk bergerak. Masyarakat dah bersedia untuk melaksanakan, bukan hanya bagi peranan itu kepada golongan tertentu. Oh, ini hal dunia, bagi pada dia. Mereka hal dunia. Kita dengan Allah, kita akan kembali kepada Allah di pada mahsyar. Kita ada hubungan kita dengan Allah sebaik-baik tempat akhirat. Yang dunia-dunia ni, hal-hal kotor ni, hal-hal lumpur-lumpur ni beri pada mereka. Na'udzubillah min zalik. Siapa yang bercakap macam tu? Jadi adakah bumi dunia hari ini dicipta oleh iblis ke? Sampai kita katakan kotor, kita katakan lumpur. Segala-galanya Allah jadikan. Dan tidak ada sesuatu yang Allah jadikan itu hina dina, kecuali manusia yang menghinakan diri dia sendiri. Dan Allah tidak menghukum hamba-hambanya, tetapi hamba-hambanya menghukum diri mereka sendiri. Allah tidak menzalimi hamba-hambanya, hamba-hambanya menzalimi diri-diri mereka sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan, hablum minallah, hablum minan nas. Fardu ain, fardu kifayah. Itu tanggungjawab kepada setiap umat Islam di atas muka bumi. Hablum minan nas, hubungan dengan sesama makhluk. Nas itu manusia tuan-tuan dan puan-puan, bukan orang Islam sahaja, bukan orang
mukmin sahaja, bukan hanya orang-orang bangsa kita. Nas itu manusia, berarti hubungan kita sebagai umat Islam, sebagai umat Muhammad adalah memberikan kemakmuran di atas muka bumi kepada seluruh masyarakat dunia. Itulah peranan dan itulah yang akan dibawa oleh Imam Mahdi. Ini nak cerita tentang kemunculan Imam Mahdi. Maka tuan-tuan dan puan-puan, bila balik kepada perkara begini, saya akan sentiasa muhasabah diri saya sendiri terlebih dahulu, memikirkan begitu banyak perkara-perkara yang perlu kita lakukan. Maka ya Allah, ini perkara yang keempat, melaksanakan tak semudah sebenarnya nak membuat. Terima dah satu hal susah nak terima, padahal terima tu baru terima saja, belum buat lagi pun susah sangat nak terima bahawa kita ni kosong, susah sangat, belum suruh buat dah susah. Itu yang pertama tadi kan. Ini nak laksanakan lagi ni, Allah, tadi Pal Masa Bayu kata nak terima pun macam nak naik gunung Everest, nak laksanakan ni, cuba dah fikirkan. Adik tuan-tuan dan puan-puan, persoalannya di sini, nak tak nak, ini kita kena buat. Kenapa? Sebab kaki Imam Mahdi tengah tumit di belakang tu, nak sampai. Tak nak ke? Ni dia dah sampai dah ni. Dia dah ada di depan kita dah ni. Dia dah ada di keliling kita. Saya duduk tunggu ni. Sebab saya dah dapat, mesti ni. Sebab saya tengok kiraan, hitungan dah betul. Tunggu masanya saja. Sebab saya seorang-seorang tak cukup. Saya ajaklah isteri saya, saya ajak anak-anak saya, kawan-kawan saya mana yang bersetuju dengan saya, yang bersetuju bukan kerana setuju suka pada saya, bersetuju dengan pernyataan saya berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka saya mengajak tuan-tuan dan puan-puan, ni lockdown ni sebenarnya adalah satu nikmat untuk dapat tuan-tuan dan puan-puan mula berfikir. Jadi perkara yang keempat adalah persoalan yang akan melengkapkan keempat-empat perkara itu tadi, iaitu persoalan pelaksanaan daripada proses awal penerimaan masyarakat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang saya hormati, saya Masa Bayu ingin menjelaskan di sini sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan, tidak ada niat saya untuk menyinggung mana-mana pihak, tak ada niat saya pun untuk meletakkan mana-mana pihak dalam keadaan yang hina dina, kerana kita semua adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan dan puan-puan. Saya sekadar menyampaikan, saya berpesan-pesan kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana itu amanah Allah dalam Al-Quran, berpesan-pesan kepada kebaikan. Hindarkan diri kita daripada menjadi sekutu kepada iblis. Hindarkan diri kita daripada menjadi manusia-manusia yang akan menghalang perjalanan Islam. Itu yang saya lakukan tuan-tuan dan puan-puan. Bukan niat saya untuk merendahkan mana-mana ilmuwan, tetapi untuk kita kembalikan diri kita. Kita tidak ada apa-apa. Betul atau tak betul apa saya cakap ni? Saya menyampaikan atas apa yang ada di dalam Al-Quran. Berarti saya pun kosong tuan-tuan dan puan-puan. Saya tidak miliki apa-apa. Maka apa yang dapat saya nyatakan kepada tuan-tuan dan puan-puan, apa yang ingin saya nyatakan dengan jelas kepada tuan-tuan dan puan-puan, realitinya adalah kita berada pada zaman di mana zaman akhir kepada perjalanan alam semesta. Kita dah berada di akhir zaman. Kita dah berada di titik di mana kiamat sedang mengetuk pintu-pintu setiap rumah yang ada di atas muka bumi, mengetuk setiap jiwa-jiwa makhluk di sekalian alam semesta. Kiamat akan datang pada bila-bila masa tuan-tuan dan puan-puan. Namun begitu tuan-tuan dan puan-puan, walau satu detik pun, walau satu saat pun Allah berikan kepada kita, saat sebelum berlakunya kiamat, untuk kita memperbaiki diri kita, untuk kita menjadikan diri kita taat kepada perintah Allah, menjadi hamba-Nya yang Allah redai, maka kita ambillah peluang itu tuan-tuan dan puan-puan. Kita ambillah, janganlah kita lepaskan peluang ini. Ni belum lagi tengok ni, belum lagi kiamat lagi tuan-tuan dan puan-puan. Masih terbuka lagi pintu taubat, masih terbuka lagi pintu-pintu untuk kita merubah diri kita. Masih ada lagi peluang. Kalau dah sampai masanya tiupan sangkakala, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dan kita masih lagi leka dengan hal-hal dunia, kita masih lagi duduk dalam keadaan yang bersenang lenang seolah-olah tidak akan kekal hidup selama-lamanya. Tuan-tuan dan puan-puan,
Saya menyampaikan ini atas diri saya dan juga untuk kasih sayang saya kepada tuan-tuan dan puan-puan. Saya mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Saya amat-amat mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atas dasar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai tuan-tuan dan puan-puan, mencintai saya dan kita semua. Maka atas sebab itu saya mencintai tuan-tuan dan puan-puan sebagai saudara seagama, saudara seislam dengan saya. Maka saya menyampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan atas dasar cinta dan kasih sayang. Bukan kerana saya inginkan darjat apa-apa sekalipun ataupun merendahkan darjat mana-mana pihak sekalipun. Maka saya ingin menjelaskan untuk merumuskan segala yang saya sampaikan pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, Imam Mahdi sedang menanti kita untuk membuat keputusan. 4 perkara telah pun saya jelaskan. 8 perkara yang sebelum ini telah pun lengkap saya nyatakan. Maka tuan-tuan dan puan-puan, saya hari ini tidak boleh menyeru Imam Mahdi lagi dah. Semalam saya boleh minta, saya mohon, ya Imam Mahdi, keluarlah, datanglah, kami dah menanti. Tetapi hari ini saya tidak boleh sebut macam tu, tuan-tuan dan puan-puan. Saya akan menyebut dengan cara yang berbeza. Macam mana caranya? Saya akan menyebut begini, tuan-tuan dan puan-puan. Wahai tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, wahai tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wahai tuan-tuan dan puan-puan yang berada di mana-mana pelosok dunia sekalipun, suara Allah menyampaikan dengan kalamnya telah sampai kepada kita. Suara menyatakan kebenaran Islam itu telah benar-benar wujud di depan mata kita. Dan suara yang menyatakan bahawa hakikat alam akan hilang sampai bila-bila sepenuhnya telah tiba. Wahai sekalian manusia, wahai sekalian anak-anak cucu Adam, kembalilah kita kepada jalan yang Allah redai, jalan yang lurus, jalan yang benar. Maka di jalan yang lurus dan jalan yang benar itu ada di hujungnya Imam Mahdi sedang menanti kita. Assalamualaikum. Saya Masa Bayu. Semoga tuan-tuan dan puan-puan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maaf atas kekilafan saya. Kita bertemu lagi esok hari. Dan jangan lupa berpesan-pesanlah kepada yang lain apa yang saya sampaikan, dan semoga kita sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadikan kita manusia yang memanfaatkan manusia yang lain. Terima kasih. Saya Masa Bayu.